Okey, jom kita sambung lagi. Okey, ni kita punya kilang tadi. Masih lagi kilang yang sama. So, dalam kilang kita dah kata tadi kita ada 3 bahagian. Bahagian bahan mentah, bahagian pemprosesan dan bahagian barang siap. So, sekarang kita tak fokus pada inventory ya. Kita nak fokus pada proses perkilangan. Okey, dalam inventory bahan mentah ni, raw material, kita ada banyak bahan mentah. Dalam tu ada bahan-bahan mentah utama ataupun direct material dan juga ada bahan mentah sampingan. So, semua bahan mentah utama ni, bukan semualah bahan mentah utama, biasanya satu je lah. Bahan mentah utama kita akan masukkan ke dalam bahagian kerja dalam proses atau work in process sebagai direct material. Okey, apa yang dimaksudkan dengan direct material? Direct material, kita ada banyak material dalam inventory of raw material ni. Biasanya ada satu sahaja direct material. Macam mana kita nak kena pasti apa direct material dia? Dalam ni kita ada tepung, kita ada susu, kita ada mentega, telur, gula dan sebagainya. So, kita kalau nak mudah dia, kita bagi contoh macam ni. Kalaulah ini adalah perniagaan ataupun perkilangan memproses roti, so roti diperbuat daripada apa? Kalau roti diperbuat daripada tepung, maknanya tepung adalah direct material. Adakah roti diperbuat daripada mentega? Tak. So, mentega tu adalah indirect material. Adakah roti diperbuat daripada gula? Tak. So, gula tu adalah indirect material. Kita bagi contoh, satu lagi contoh, kilang membuat pakaian. So, pakaian tersebut diperbuat daripada apa? Daripada fabrik. So, fabrik tu adalah direct material. Adakah pakaian tersebut diperbuat daripada benang? Tak. So, benang tersebut adalah indirect material. So, bahan mentah ni akan diproses oleh siapa? Oleh direct labor. Direct labor ni adalah pekerja yang bekerja secara langsung dengan produk. Dia yang akan membuat produk tersebut. Kita kata tadi dalam raw material ni ada direct material dan juga indirect material. So, mana indirect material ni nak masuk? Indirect material ni kita anggap saja sebagai overhead. Akan dimasukkan sebagai overhead. Apa yang dimasukkan dengan overhead? Overhead adalah kos-kos lain dalam kilang ni selain daripada direct material dan juga direct labor. So, kos-kos lain ni termasuklah indirect material yang kita ceritakan tadi, indirect material dan juga indirect labor. Apa yang dimasukkan dengan indirect labor? Indirect labor ni adalah pekerja-pekerja yang juga bekerja di dalam kilang tetapi dia tidak bekerja secara langsung dengan produk. Dia tidak membuat produk tersebut. Dia melakukan kerja-kerja lain seperti cleaner. Dia tidak membuat produk, dia membersihkan kilang. So, dia bukan direct labor. Walaupun dia bekerja dalam kilang, dia bukan direct labor. Dia adalah sebahagian daripada overhead. Technician, kerja dia membaiki mesin. So, dia juga bukan direct labor, dia adalah indirect labor, sebahagian daripada overhead. Selain daripada itu, supervisor kilang. Supervisor kilang ni kerja dia adalah memantau pekerja-pekerja di dalam kilang. So, dia tidak membuat produk secara direct, dia adalah indirect labor, sebahagian daripada overhead. Selain daripada indirect material dan juga indirect labor, ada juga kos-kos lain yang terlibat di kilang, yang juga sebahagian daripada overhead seperti utility, belanja-belanja utility, belanja elektrik, belanja air, sewa kilang, kemudian gaji-gaji indirect labor tadi, lagi mungkin kita ada depreciation. Kalau kita ada mesin dalam tu, kita ada aset-aset dalam tu, ada depreciation. So, depreciation, semua depreciation aset-aset di kilang adalah sebahagian daripada overhead. Belanja-belanja maintenance mesin juga overhead. So, semua belanja di kilang selain daripada direct labor dan juga direct material adalah overhead. So, tiga ni adalah tiga elemen ataupun tiga komponen dalam kos perkilangan untuk menyiapkan barang siap. So, semua kos yang wujud di dalam sesebuah kilang tersebut, kita panggil dia sebagai manufacturing cost, kos perkilangan ataupun product cost, kos produk. So, product cost dan juga manufacturing cost ni mempunyai dua maksud yang berbeza. Manufacturing cost adalah kos yang terlibat dalam kilang, dalam perkilangan, dalam memproses bahan mentah menjadi barang siap.
Tapi definisi product cost adalah cost yang boleh diinventorykan. So berbalik kepada slide yang tadi, ini adalah inventory, ini adalah inventory, ini adalah inventory. So semua kos yang berlaku dalam ni adalah kos yang boleh diinventorykan. Dia bukan belanja, dia adalah aset. Semua ni adalah aset. Selagi bahan mentah ini tidak diproses, dia adalah inventory bahan mentah. Kemudian bila dia masuk dalam inventory kerja dalam proses yang kita dah tengok sebelum ni, so selagi dia tidak siap, dia adalah inventory kerja dalam proses. Kemudian bila dia dah siap, dia akan masuk dalam inventory barang siap. So selagi inventory tersebut ataupun roti ini tidak dijual, dia adalah inventory barang siap. Product cost, cost yang boleh diinventorykan. Okey, semua barang-barang siap yang kita dah siapkan ni kita akan jual. So kita perlukan bahagian jualan dan pentadbiran. Ini bahagian jualan dan pentadbiran. Ini bukan kos perkilangan. So semua kos-kos yang berlaku di bahagian jualan ni, bahagian jualan tidak semestinya kita menjual kepada individu. Kalau kilang ni kilang yang besar, dia akan membuat jualan secara borong lah, jualan kepada peruncit-peruncit ataupun yang dibeli secara dalam kuantiti yang banyak. Dan mungkin juga kita, kalau perniagaan atau perkilangan ni perniagaan yang kecil, kita akan jual sendirilah kepada end user. So kita dalam sini kita ada dua department utama, iaitu department jualan, sales department. Di mana dalam sales department ni kita akan membuat jualan barang niaga, jualan barang-barang yang kita dah produce tadi. Kemudian kita juga ada admin department. So admin department ni kerja dia melakukan kerja-kerja pentadbiran lah. Seperti kerani, mungkin CEO dia, branch manager akan berada dalam ni lah untuk memantau ataupun menguruskan perniagaan. Okey, semua kos-kos yang berlaku di dalam bahagian jualan dan pentadbiran ni, kita panggil dia non-manufacturing cost. Definisi non-manufacturing cost ni adalah cost selain daripada kos-kos di kilang. Okey, dia juga dipanggil sebagai period cost. Period cost dan non-manufacturing cost ni sama juga macam tadi. Non-manufacturing cost ataupun non-manufacturing cost dan period cost ni mempunyai dua definisi yang berbeza. Period cost bermaksud belanja hangus dalam tempoh semasa. So kita dah tengok tadi, period cost ni akan direkod di dalam statement of profit or loss. Kalau product cost, dia akan direkod dalam statement of financial position sebagai asset. Ini akan direkod dalam statement of profit or loss sebagai belanja, sebagai expense. Okey, kita tengok contoh-contoh sales, contoh-contoh belanja ataupun expense dalam sales department. Dalam sales department mungkin kita ada sales commission, mungkin kita ada advertisement. Dalam admin department, antara kos-kos yang terlibat yang kita panggil dia sebagai belanja akan direkod dalam statement of profit or loss. Contoh dia adalah utility. Okey, utility ni, bila sebut utility, kita kena bezakan. Kalau utility tersebut adalah utility yang berlaku di dalam kawasan sales and admin ni, dia adalah belanja utility. Belanja period cost. Tapi kalau utility yang kita libatkan di dalam kilang, dia adalah overhead. Okey, selain daripada itu, kita juga ada salary. So, salary pun kita kena faham. Gaji yang kita bayar ni, gaji untuk siapa? Kalau kita bayar gaji kerani, so dia adalah period cost. Tapi, kalau gaji yang dibayar tersebut adalah gaji technician, dia adalah overhead. Bukan period cost. Okey, kita tengok lagi. Okey, contoh salary lagi. Kalaulah gaji yang kita bayar tu adalah gaji pengawal keselamatan. Gaji pengawal keselamatan, kita kena tengok skop tugas pengawal keselamatan tersebut. Kalaulah security guard tu bekerja, kita pihak pengurusan dah decide 30% dia akan jaga kedai dan sales and admin department. Lagi 70% dia akan jaga kilang. So kita kena bahagikanlah, kena divide. 70% akan masuk dalam belanja kilang sebagai overhead. 30% daripada security guard punya salary tu kita akan declare dia sebagai period cost. So kena agih-agihkan dia. Kemudian kita ada depreciation. Depreciation pun sama juga. Depreciation ni depreciation untuk
aset apa. Kalau aset tersebut dia berada dalam admin department ataupun dalam bahagian jualan dan juga pentadbiran, kita akan rekod dia sebagai period cost. Tapi kalaulah depreciation untuk aset-aset yang berada di kilang, seperti depreciation untuk mesin, so dia adalah sebahagian daripada overhead. So ini main konsep yang kamu kena faham dalam chapter 2 sebelum kita masuk tajuk berikutnya, cost function, cost assignment dan juga cost behavior. Okay, that's all. Thank you.